Antara ayat yang mempengaruhi apek ialah daripada Al-Fatihah itu sendiri. Akhir Fatihah itu menyebut tentang mereka yang dapat kemurkaan Allah dan yang sesat. Jadi apek bukanlah ahli tafsir, tapi nak cerita apa yang telah mempengaruhi apek lah. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa, Al-Fatihah ini amat penting selalu kita gunakan setiap hari. Ya. Dan pada akhirnya ada satu doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sujud, taat. Ada yang sebut sembah, tapi saya lebih suka istilah taat. Dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Dan hanya yang boleh bantu kita, Allah SWT. Tunjuk kami kepada jalan yang benar. Ya, tunjuk kami kepada jalan yang benar, iaitu maaf, ada panggilan jadi saya kena beritahu. Okey, okey. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, iaitu jalan mereka yang dikurniakan nikmat. An'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan mereka yang dapat murka engkau dan yang sesat terpesong dari jalan. Jadi Syekh Sufi Apek ada memberikan satu rujukan tafsir daripada satu imam, saya lupa imam siapa, tapi dia kata kerana banyak tafsir yang lain, semua hampir berkata semua tafsir ikut satu hadis Adi Ibn Hatim, hadis yang mengatakan, saya tanya Rasulullah tentang ayat yang mendapat kemurkaan Allah, dan Rasulullah baginda jawab, ia rujuk pada Yahudi. Dan saya tanya tentang mereka yang sesat, dan dia kata dia rujuk pada Nasara, Kristian. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, dan dikatakan sebagai sahih. Syekh Sufi saya berikan satu tafsir yang boleh menerangkan kenapa dia rujuk Yahudi, dan bagaimana ia boleh rujuk pada secara umum kepada kita juga. Termasuk yang kita kata Nasara, kerana kita akan sangka ia hanya berlaku kepada Yahudi, hanya berlaku kepada Nasara, tidak kepada kita orang Islam yang lahir Islam. Jadi Syekh Sufi saya beritahu merujuk pada satu tafsir seorang imam. Maaf, saya tak akan ingat benda-benda siapa rawi ni, siapa rawi itu, tapi apa natijah saya ambil bila saya terdengar itu, saya terpengaruh, dan sehingga sekarang menjadi sebahagian dari falsafah hidup saya. Okey, yang pertama ialah tentang maghdub, iaitu mereka yang tahu tetapi tidak amalkan ikut apa dia tahu. Jadi Yahud ni, ya tepat, mereka tahu siapa Nabi, mereka tahu ayat Allah, tapi mereka tidak amalkan, tak mau turut, tak mau percaya. Dikira murka. Jadi ini disabitkan dengan Yahud, berlaku demikian. Tapi juga kepada mana-mana kaum, mana-mana golongan. Kalau kita tahu, terutama alim ulama, para mufti, tak kisah siapa, dia tahu, tapi dia ingkar, tak mau menurut apa yang dia tahu. Itu seperti mana dia tahu daripada ayat Allah, daripada sumber yang paling sahih. Golongan kedua, dia terbalik sikit. Mereka tak tahu. Golongan yang dapat kesesatan ni, yang ditarik sebagai kesesatan, mereka tak tahu, tapi mereka pergi ikut, mereka amalkan, sesat. Dikatakan kepada Nasara, betul juga. Saya dulu Nasara, saya dulu Kristian, saya nak sangat cari kebenaran, saya nak sangat sayang Tuhan, tapi saya tak tahu. Nasara
tak ada asas. Dia percaya benda yang karut, benda yang tak ada sumber. Dia main angkut saja tentang Tuhan ada anak. Tak boleh soal. Ini ayat dari Tuhan. Jangan soal. Tuhan ada anak. Macam mana Tuhan ada anak? Oh, dengan Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, jadi kita akan menyiarkan benda yang memesong apabila kita tak tahu. Jadi Al-Quran sebut golongan yang dia tak tahu tapi dia sangat beriman, itu digelar sebagai waladhdallin, yang sesat. Ya? Yang ahli tafsir menyatakan Nasara. Tapi Syekh Sufi Said ikut seorang tafsir yang cantik. Dia kata yang dapat murka ialah mereka yang tahu tapi tak nak amalkan. Yang golongan yang kedua yang sesat ialah dia tak tahu tapi dia nak amalkan. Ada tak berlaku pada kita? Saya tahu kita sangat nak amalkan. Kita nak amalkan macam-macam. Kita nak praktis lah. Aku nak rapati diri aku kepada Allah. Tapi ilmu tak ada. Dia main angkut saja. Dia main copy paste saja. Orang suruh copy paste ni. Copy paste lawan ni. Kalau kamu tak copy paste, rugi. Kalau kamu copy paste dapat berkat. Kita jenis spammer. Itu sebab apa tak sukalah copy paste ni. Kerana dia satu... Kerana mengapa dia pengaruhi saya ayat tu ialah you kena ada foundation. Kena ada dalil kulliha dalilah. Bila saya masuk Islam, saya masih lagi terfikir tau, macam mana aku terpesong agama Nasara sebelum ni. Ya, agama saya Kristian. Kerana maklumlah awak baru keluar daripada satu agama, budaya, keluarga, masuk yang lain. Bukan kes kahwin. Bukan kes nak jadi bumi putera. Bukan saya nak jadi datuk. Bukan nak dapat tanah. Bukan saya ada janji yang tunggu ada raman. Bukan saya kenal Taib Mahmud, timbalan Presiden Pakim. Ya? Bukan saya dengan Datuk Mustafa. Itu Tun Mustafa di Sabah. Ramai rakan saya, orang Sabahan di Perkim. Mereka sana dan mereka cerita mereka dapat. Adalah tawarannya untuk mereka memeluk Islam. Jadi banyak memasuk Islam dan datang ke Perkim. Banyak kawan dari Sabah, dari Sarawak dan ramai kerana dakwah Kristian kuat di sana. Jadi mereka counter. Kristian memberi kebendaan. Orang Islam pun tawarkan kebendaan. Tu Mustafa Muhammad. Ini masyhur lah ya. Jadi saya pula jalan masuk Islam tanpa ambil atau ditawarkan apa-apa. Ia adalah semata-mata saya ingin sangat cari kebenaran, lalu saya terjumpa kebenaran ini dalam Al-Quran, saya pun berhijrah masuk Islam, tetapi dalam kepala saya tak berhenti berjalan. Sentiasa berfikir, bagaimana aku silap, bagaimana ini benar, apa beza ini dengan yang dulu. Yalah, kerana ada sekian kepercayaan, kita dikatakan percaya apa yang diturun sebelum dan apa yang turunkan sekarang. Tapi kita percaya yang turun sebelum itu ada terpesong, ada salah tafsir, ada ditambahkan ayat, ada ditambahkan macam-macam. Jadi saya sentiasa berfikir itulah kerana saya bukan masuk terus settle, selesai. Dan jangan salah faham, saya ni bukan cuma tafsir. Pemikiran saya berjalan dan saya berkongsi apa perjalanan pemikiran saya. Jadi saya bagi warning lah, caveat lah, disclaimer. Siapa-siapa yang ikuti saya ni kena faham dari sudut mana saya datang. Kena faham apa ini sekarang dalam konteks apa. Konteks berkongsi pengalaman. Apa yang saya belajar. Apa yang saya ambil sebagai kekuatan. Kerana saya tak ambil bakaf sini. Kenapa? Macam mana saya boleh survive. Bagaimana saya boleh travel. Bagaimana saya tak pergi haluan kiri ke akhir zaman. Percaya Dajjal. Ini semua kerja Dajjal. Imam Mahdi. Kita tunggu Imam Mahdi datang. Dan selesai semua perkaranya. Nabi Isa akan turun kat Menara Putih. Masjid di Damaskus. Sama dengan hadis Nasara juga turun Menara Putih, gereja di Damaskus. Nampak sangat copy paste. Jadi apa asas kepada pengaruh saya boleh istiqamah atau saya Alhamdulillah sampai masuk lubang kubur orang nak susahkan saya. Alhamdulillah saya memang nak kembali kepada Allah. Apa menjadi motivasi saya, pengaruh saya? Yang orang kata Syekh ni kuat iman. Tidak, dia mesti ada pengaruh. Dia mesti ada satu asbab.
menyebabkan seorang ni begitu kuat semangat. Begitu berani. Ada orang jumpa saya, dia kata, saya ikut APEC kerana keberanian APEC. Saya pun rasa terharulah. Apalah keberanian saya berbanding dengan orang yang jihadi, mujahid, yang sanggup turun ke medan perang. Yang saya tahu bahawa jihad paling besar bukan medan perang. Jihad minda. Lawan fahaman yang palsu. Itu lagi kuat jihad dia. Kerana dia masuk paradigma kita, payah kita nak ubah. Cuba pergi datangkan kepada orang, kawan-kawan yang beragama Kristian yang setujulah untuk berbincang. Jangan pergi toma mereka, jangan pergi hina mereka, jangan pergi benci mereka. Saya tak ada langsung minat aktiviti demikian. Pergi troll mereka, oi, you Kristian ni, you sesat ni, you percaya anak Tuhan ni, semua sesat. Neraka. Itu ditegah oleh Islam. Tidak dilakukan oleh Nabi. Dalam Quran disuruh kita lisan bil hikmah, memberikan kata yang ada hikmah, kebijak pandaian. Tak bijak kalau kita pergi buat porak-poranda sesama agama lain yang kita sebut lakum dinukum waliyadin dengan cara hormat. Tapi katakanlah awak ada kawan Kristian, amoy Kristian, akong Kristian ke, atuk ke, akoh ke, hingtai Kristian, boleh bincang. Kata, boleh saya bincang, saya nak tahulah. Boleh saya pergi gereja. Jadi, kita ada satu macam kesefahaman untuk bertukar fikiran. Cuba tanya mereka, awak percaya ke Tuhan ada anak? Macam mana awak percaya? Anda akan dapati dua jawapan. Tapi jawapan satu daripada sumber, Bible, dalil. Tapi satu jawapan lebih kuat ialah, saya tak perlu dalil. Saya percaya kerana saya boleh rasa cinta kasih sayang daripada Isa kepada anak Tuhan. Ia mesti datang dari Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi ini jawapan yang saya terima daripada Kristian. Dan saya masa itu pun saya cuba rasa Allah. Saya cuba rasa. Adalah perasaan. Tetapi saya tahu ia buat-buat. Saya tahu diri sendiri. Saya tahu bila satu semangat itu kita buat-buat. Saya lah untuk saya. Untuk saudara saya tak tahu. Mungkin saudara rasa keimanan. Macam mana rasa keimanan? Syekh Sufi saya kata, apa-apa awak rasa, bukan dia. Apa-apa awak terbayang, bukan dia. Apa awak terhidup, bukan dia. Awak rasa tak ada perasaan, dia kata. Ketenangan ada. Tapi menurut Allah, dia yang turunkan ketenangan. Dia yang bagi ketenangan. Bukan kita minta. Dia yang kurnia. Jangan kata, Allah berikan aku sakinah. Tidak. Berikan aku hidayat. Allah berikan siapa dia suka. Jadi, tafsir ini jadi asas kepada saya, kekuatan saya, mengharui apa jua keadaan. Bila tak ada rezeki, nampak tak ada rezeki, orang tipu saya. Orang nak sogok berjuta. Dia kata, Wan, saya cerita ini cerita benar. Bukan saya nak report SPRM, saya tak akan sebut nama. Tapi saya ditawarkan setiap sejuta mereka ambil 3 juta. Dan orang tak tahu kerana ni ERP, ini sistem komputer. Sistem komputer macam MySejahtera, 170 juta. Saya boleh buat dengan suku aja. Suku berapa? 40 juta. Banyak sangat tuan. Bagi aku 2 juta pun cukup. Jadi kawan ni makan 38 juta. Lagi satu kawan, Kim Jong-un, makan berapa itu? 130 juta. Ya? MySejahtera. Sekarang tak pakai. Saya boleh buktikan. Berikan saya 2 juta dan saya bina satu masjid dengan 2 juta itu. Dan saya siapkan sistem MySejahtera. Lebih hebat dari MySejahtera. Biiznillah. Masya Allah. Boleh. Ya. Jadi, kenapa saya cerita MySejahtera? Saya cerita. Dah lupa kenapa saya. Okey, balik pada ini kita terbawa. Ya, tentang rasuah lah. Tentang rasuah. Saya ditawarkan bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali peluang kepada saya subahat. Kerana saya bidang IT, kalau you charge 100 juta, memang SAP charge beratus juta. Saya tahu macam mana dia charge. Untuk armor yang skirt pendek tu, yang pakai tie, pakai coat, semua tu kena bayar gaji 5 angka. 10,000, 10,000, 10,000. Bos dia lagi 15,000, 20,000. Saya ni bayar 5,000 saja. 20,000 pun tak cukup. Tak payah bayar beratus ribu. Jadi itu sebab sistem komputer mahal. Sebenarnya kalau jumpa dia, macam tukang masak kat hotel. Makan RM100. Berapa harga ikan ni? Baru RM20. Berapa harga sebut kopi ni?
Baru RM1, RM2. Kenapa Starbucks sampai RM15, RM20? Ya, nak bayar perkakas dia. Nak bayar dia punya logo. Nak bayar itu Amoy belakang kaunter. Nak bayar cashier. Tapi kalau buat sendiri, RM2 saja. Betul tak? Ya? Masak nasi ayam sendiri. Lebih rendah dari menu ramah. Di toko tambahkan. Jadi sistem komputer di toko. Cuba jalan masuk kedai Mercedes. You kira setiap orang sana punya gaji, dia punya gelas, dia punya perkakasan, dia punya iklan. Mercedes tu sepatutnya harga RM20,000 ya. Besi ya. Besi tak buruk Tapi jual RM1 juta, RM1,5 juta. Ui, rasa best. Tapi tanya engineer dia, aku boleh buat, dia yang buat. Tanya tukang masak, pergi dapur, tukang masak buat. Saya lah tukang masak dalam sistem komputer. Jadi saya boleh lakukan dengan amat murah sekali. Jadi bila saya buat, saya cakap harga RM200,000. Orang kata, naikkan RM500,000. Saya kata untuk siapa? Untuk saudara. Okeylah, untuk saya. Tapi saya pun bagi share kat mereka, syarikat. Tengok datang cek tu 1.9 juta. Kepada satu kementerian kenergian, satu agensi negeri. Saya tak mahu sebut negeri mana. Jadi makna mereka makan 1.2 juta. Makan 2.4 juta, maaf. 2.4 juta. Jadi mereka makan 1.9 juta. Atas tanda tangan saya. Atas usaha saya ni beri RM1,5 juta, mereka makan 1.9 juta. Orang Islam bernama Haji. Bukan Cina, bukan Jolo lah. Sama Islam dengan saya. Saya betul-betul rasa kecewa, terkejut. Kenapa makan betul banyak? Kalau 10%, 20% tak apalah. Itu pun saya minta mereka wakaf. Marilah wakaf atas nama kamu, kamu dapat pahala dunia akhirat. Dan tapi anda kena, kalau saya siapa makan duit, dia kena terus terang. Jangan kata kita kena letak dia sebagai pengarah supaya nama dia nampak. Oh, dia pengarah ya. Nampak dan buat kerja. Yang sembunyi bawa tangan, sleeping partner, kepada saya rasuah. Pecah amanah. Kalau tak pecah amanah, kenapa bersembunyi? Dan yang Quran jawab neraka. Siapa yang upah hakim, ubah keputusan. Mana makan rasuah lah. Neraka. Makan babi tak sebut neraka. Makan babi diberikan pelepasan. Tidak membebankan kamu, Allah sebut. Makan rasuah, neraka. Jadi ayat-ayat begini pengaruhi saya. Dan kalau saya, walaupun saya bukan Islam, jijik makan rasuah ni. Seolah kamu ni belajar tinggi-tinggi kat Victoria Institution macam tak bermoral. Lu belajar tinggi-tinggi Lu punya mak kasih lu mak saya selalu beritahu lah. Saya kasih lu belajar tinggi-tinggi. Apa pasal lu pergi bela ikan. Saya bela ikan banyak orang. Okey lah mak saya cakap. Jadi tuan-puan, jadi apa yang buat asas kita kuat itu kerana saya percaya ayat rezeki. Saya percaya bahawa Allah dah siapkan rezeki saya. Saya tak payah pergi curi. Saya tak payah pergi tipu orang. Saya tak perlu pergi makan suap. Jadi sesiapa tawar saya, Ridwan ini bukan Cina cakap maaf Cik Ridwan. Wan, cara cakap orang kita. Wan, jangan bodoh Wan. Cucuk saja Wan, keluar duit Wan. Awak boleh pakai kereta, apa kamu nak? Telinga saya dengar. Hati saya sakit. Saya boleh tolak. Kadang-kadang saya pun fikir, bagaimana kalau saya putar balik jam? Saya tidak tolak, saya terima, saya jadi jutawan. Saya tak boleh. Macam mana putar balik jam berapa ribu kali, saya akan tetap tolak. Tak boleh, hati saya tak jumpa tempat ruang dalam hati saya untuk terima rasuah. Cik, undilah saya. Saya pun tak masuk PIU. Saya benci ahli politik. Saya benci ahli parlimen. Jadi bagaimana saya boleh dekati mereka? Kerana pada saya, mereka mudah dibeli. Mudah terpesong. Tak baca fakta. Boleh mudah saja terima suntikan. Mereka gaji besar. Yang berhormat. Saya nak tukar pada yang berhikmat. Itu falsafah saya lah. Saya tak mau cerita banyak. Tapi ayat ni mempengaruhi saya. Tafsir ini. Dan bukan saya ahli tafsir. Saya kongsi kerana ramai tertanya. Ramai follower apa ini influencer. Walaupun nampak macam 4 orang saja tengok. Dulu sampai 700,000 masa bila Apek famous dengan viral. Major gangster
meja judi, gangster. Saya pun tak tahu macam mana dia viral, tapi itu kehendak Allah lah. Tapi saya tetap, Tuhanku, saya tetap berkongsi benda yang saya rasa dalam hati. Itu saja. Tanpa dibeli. Itu sebab orang tanya saya, kenapa tak jual ni sajen lagi? Saya tak suka tunggang. Saya tak suka. Saya rasa salah. Ni sajen saja. Ni sajen saja. Jalan saya semua turun. Dan saya turun. Kerana saya tak suka tunjuk barang orang yang ada harga. Ada harga, duit. Kerana kepada saya, dia subhan. Saya kalau jual, saya akan jual seorang diri. Saya bila ceramah, saya ceramah agama. Tanpa tunjuk barangan. Saya tak suka ustaz-ustaz yang ambil kesempatan. Ya, tafiz ke, dia bagi kutip derma ke. Sesiapa yang nak sedekah, dia akan hubungi cara direct. Dan saya tak minta sedekah dan saya tolak. Ya. Berilah kepada mereka yang lebih memerlukan, yang anda tahu. Ya. Kadang-kadang saya akan iklankan nas. Hamba Allah ni perlu bantuan. Orang bantu. Tapi saya sedih. Hamba Allah tersebut ambil kesempatan. Saya cerita ni dari pengalaman saya sendiri lah. Maaf lah. Jadi saya bila memeluk Islam ni, kadang-kadang orang mungkin anggap sakit jiwa lah. You masuk tim lain kan? Tapi saya rasa kehendak Allah. Allah kehendaki saya memeluk Islam, mewarisi satu kaum Melayu. Mewarisi semua beban mereka. Kerana saya sama orang Melayu bersaudara. Jadi, saya kesian tentang keadaan mereka. Ditipu, ditunggang, dalam keadaan, boleh kata jatuh pada dua golongan tu. Kemurkaan Allah atau kesesatan. Ada yang tahu tak mau mengamalkan. Ada yang tak tahu pergi amal. Main amal saja. Main pergi ikut saja. Kenapa? Kerana guru saya buat begitu. Ada sekian amalan dalam tarikat saya sendiri. Saya hentikan. Kerana guru Syekh Sufi saya pernah hentikan tarian hadra tu. Allah. Dan dia tukar nama dia daripada As-Sufi Ad-Dakawi kepada Al-Murabit. Murabitun Al-Murabit. Ribat. Dinar dirham. Dia bawa tentang kesultanan khalifah. Dan pernah dia ditanya. Syekh Sufi saya. Almarhum. Kenapa awak hentikan semua tarian sufi yang orang suka gila semua tu? Dia kata ajaran guru saya sudah tamat. Saya sudah sempurnakan. Sekarang ajaran saya. Dia kata, satu ijtihad ya. Jadi ramai tinggalkan guru sufi saya. Kerana ramai daripada barat, hippie-hippie. Mereka nak la free love ikut Rashni apa ni? Sri Rashni Sai Baba ke, Buddha ke, yoga ke. Tengok ada sufi. Sufi antara orang hippie ikut lah. Dia ikut Sufi, dia ikut Hindu, dia ikut Zen, Buddha ya. Jadi macam start guru, kalau mereka nak feel, orang kita nak feel, aku nak ketenangan, aku putus cinta, putus hata, putus segalanya, aku nak rasa apa erti hidup. Mereka carilah guru-guru ni, antaranya guru Syekh Sufi saya, kerana dia orang barat, ramai pengikut. Bila dia buat hadrah, Allah, mereka rasa, mereka beritahu saya, mereka rasa tenang, bahagia. Mereka semua nak feeling saja, nak emosi. Ini manusia ya, kita semua nak feeling sedap. Aduh, rasa sedapnya lah keimanan. Akhirnya guru tu kata, itu bukannya Allah. Dia kata, hentikan. Kembali kepada Madinah. Tempat di mana segalanya antum khairutu ummah. Ramai tinggalkan guru sufi saya. Ramai tinggalkan. Masuk akhirnya dia balik pada tarian sufi. Balik guru sufi saya. Tapi hidup dia saya renung. Kenapa? Dan saya ambil untuk amalan saya. Sampai waktunya saya mengajar tentang diri saya. Kadang ada orang, dia hanya boleh mengajar dirinya saja. Ya. Nak ambil anak murid, tak boleh. Saya diberi izin, boleh ambil ahli tarikat, boleh baiat, tapi saya tak mau. Saya tak mau jadi fitnah. Ramai ada orang datang jumpa saya akan bagi nasihat begitu sajalah. Dengan cara yang guru saya ajar. Layan tetamu, ya. Cakap benda yang baik, jangan cakap racun, nanti awak jadi racun, ya. Jangan kutuk ini, kutuk itu. Ada tak saya kutuk lagi? Tak ada, saya tak kutuk, ya. Kalau ada, saya tarik balik. Ya. Jadi saya nak kongsi ni pun ialah falsafah. Bukan betul-betul nak tafsir. Anda boleh ambil tafsir lebih baik daripada Ustaz Mu'in Gulam Ad-Da'wah. Ya. Bukan bab nak bagi tasawuf, anda boleh terima lebih baik dari Zainul Asri. Ya.
Bukan tentang tauhid. Tauhid awak boleh terima. Lebih baik dari Ahmad Rozaini. Tuan Guru Ahmad Rozaini. Di mana tu? Di mana? Dekat Selama ke mana tu? Di Perak. Atau nak dapat tentang ilmu agama yang betul-betul solid, anda boleh dapat dari Mufti Perlis, Dr. Mazhar. Ya? Walaupun anda gelar dia Wahabi, saya gelar Wasabi. Tapi dengar elok-elok apa yang dia ceritakan. Dan tanya dia di sana. Kalau dia dah di ban lah ceramah, tapi boleh jemput secara peribadi. Pergi tanya dia. Face to face. Jangan fitnah orang. Terutama orang yang tahu Al-Quran. Ya. Dia juga yang Azhar Idrus. Dia tahu banyak ayat, banyak hadis. Dia tahu banyak fiqah. Tanya dia. Lutut ke lutut. Jangan kutuk. Syekh Mohit Kauli. Syria. Tahu bahasa Arab. Tapi saya dah berdebat dengan dia kerana dia friendly, dia amat friendly. Saya berdebat dengan dia, saya tanya dia soalan yang keras, ya. Dan dia, saya bagus, dia tak ada marah. Syekh Mohit Kauli, ya. Dia tunjuk kasih sayang sebagai seorang saudara dalam Islam. Dia bagi aku hadiah. Apa dia bagi, ya? Lupa. Ya. Jadi, dan dia, jadi kita campur dengan orang. Jadi saya juga membawa masing-masing identiti masing-masing. Yang sedihnya hari ini, Islam diletak tepi. Saya rasa macam golongan sesat kerana kita tak tahu. Kita main ikut saja. Jadi Islam tepi lah. Orang kata PM tepi, kalau saya ingin jadi Islam tepi. Di Islam lahir dan Islam tepi. Dia ikut amalan yang nenek moyang dia turunkan. Orang tua dia turunkan. Kerana dia cerita, ada orang kampung cerita. Ni ada orang tua cerita. Ni ada kiai cerita. Dia tak periksa dah. Sama macam Apek dulu masa Kristian, masa kecil. Ini bapa saya cerita. Ini mak saya cerita. Ini padri saya cerita. Ini abang-abang elder saya, brethren saya cerita kat gereja. Jadi saya main ikut saja. So, apa jadi? Saya sesat lah. Kerana tak ada ilmu. Bila saya jumpa Quran, ada ilmu. Saya dapati masih ada kesesatan. Kalau tidak, Jakim tak ada kerja. Kenapa Jakim pergi haramkan ayat pin, pergi keluar surat tunjuk sebab kepada lepat, dan juga ada berapa ustaz termasuk mufti diharamkan masuk sekian negeri. Ini kepada saya, ini tauliah. Itu sebab saya bangkitkan tentang tauliah dalam TikTok. TikTok saya diharamkan, ditarik balik. Bukan TikTok diharamkan, video itu ditarik sebagai menimbulkan kebencian. Jadi saya amat tak mau kebencian. Ya, walaupun ayat kata engkau akan dapat kebencian manusia. Yang jahil lah. Orang cerdik tak benci kita. Orang cerdik tak benci kita. Okey, sekarang saya baca lah tafsir yang boring lah ini, tafsir boring lah. Okey, dia ada cerita kat sini, ada satu hadis. Okey. Mereka kata, mereka yang dapat murka diterangkan dalam surah Baqarah ayat 90. Cuba kita tengok surah Baqarah ayat 90. Quran 2:90. Senang aja. Oh, you Ustaz Google lah? Iyalah. Google ialah alat Tuhan. Kau belajar dengan mata kan? Mata tu alat Tuhan. Ada bahasa Inggeris, saya tak sampai bahasa Inggeris. Miserable is the first. Bisama ashtarau bih anfusahum an yakfuru bima anzalallah bighairi inna yanzilallah. Jadi kita baca bahasa Arab, saya selalu cek dengan bahasa Arab kerana saya tahu sedikit bahasa Arab untuk cek balik makna dia. So dia kata cukup rugilah, cukup teruklah harga yang mereka bayar jiwa mereka dengan menolak wahyu Allah. Dan bermakna ini orang sudah terima wahyu tau. Ahlu kitab ni yang dapat murka ni. Mungkin kita bila kita jual jiwa kita menolak wahyu Allah, yang beri rahmat dia kepada siapa dia suka kalangan hamba-Nya, mereka dah dapat murka demi murka. Dan bagi yang kafir macam ni, dia sebut kafir dah. Wal anzil kafirin, ya, dah disebut kafir. Yahud ni disebut kafir. Bagi kafir sedemikian,
satu azabun muhin. Muhin ni menghina, muhin menghina. Ini lagi satu guru YouTube, M. Quraish Shihab. Terima kasih kita tengok YouTube M. Quraish Shihab. Dia suruh kita, janganlah. Apa salahnya? Maksud Apek, bagilah Apek punya pendapat. Quraish. Terus keluar. Quraish. Mana popular dia, belajar bahasa Arab. Secret Learning Arabic. Dia iklan. Lagi satu Quraish Shihab. Podcast para pencari ilmu. Boleh. Penafsiran Al-Quran, tentangan dan kesalahannya. Bagus. Terima kasih saudara. Saya akan sekurang-kurang ikutilah. Jangan cakap. Saya akan ikuti. Saya ini bebas kepada ilmu. Kerana saya takut saya terima ilmu salah. Tapi macam mana saya tahu satu ilmu salah kan betul? Saudara memberi satu rujukan sebagai contoh. Macam mana kita tahu betul ke salah? Ada tak guru? Ada tak kelulusan JAKIM? Ada tak minta izin? Jadi orang akan soalkan, siapa guru anda? Kan? Ini awak ikut YouTube. Bukan duduk lutut-lutut. Bukan baiat. Tapi katakan awak baiat. Tak ada masalah. Macam mana tahu yang baiat tu betul? Bagaimana kalau dia pesungkan? Nampak tak? Jadi, dia tak berakhir. Hidayat akhirnya Allah sebut, dia yang beri hidayat. Habis cerita. Orang tu sesat, Allah yang beri hidayat. Dia tak mau masuk Islam, Allah yang beri hidayat. Dia keluar Islam, Allah yang beri hidayat. Dia tak terbuka hati, dia tak mau beli, tak ada rezeki, kita kata. Rezeki di tangan Allah. Tapi sebenarnya rezeki dijamin. Banyak orang sebut rezeki di tangan Allah seolah Allah tak bagi, Allah pilih. Tidak. Hidayat Allah pilih, rezeki Allah tak pilih. Allah kembangkan dan sempitkan. Ya. Untuk dapat rezekinya itu ujian, tapi rezeki tetap Allah bagi. Terutama kamu beriman, selesai dah. Okey, jadi mari kita sambung itu. Dan terima kasih saudara yang berikan lagi sumber. Kita nak tahu kerana kita nak cari. Dan saya akan berikan pendapat saya. Kalau bagus, saya akan selalu ulangkan balik. Dan selalu boleh kongsi. Berilah lebih terperinci contohnya. Kerana orang tak ada masa ni. Orang ikut saya live pun tak ada masa. Ya. Bukan untuk semua orang. Jadi, bagi contoh. Saya selalu bagi contoh. Dr. Hani Acan, apa ayat dia. Mufti Abdullah, apa ayat dia. Buya Syakur, apa rokoknya. Saya bagi contoh. Ya. Okey. Jadi, 90 itu sudah sebut. Sekarang kepada yang berpesung. Okey. Yang terpesung. Lagi satu ayat. Surah 5 ayat 60. Jadi orang bagi tafsir ayat dengan ayat paling baik. Mereka yang ikut naluri nafsu mereka, yang berangan-angan, yang tak ada asa, yang boleh putus asa, yang Imam Mahdi Isa akan datang balik, sekali tak datang, tahun depan dia makin kecewa, makin marah. Saya tengok di kalangan yang percaya itu, tak kira Kristian atau etis atau Muslim. Kerana kepada saya, makam seorang Islam ialah dia tenang. Dia sabar. Dia sentiasa tahu Allah hadir. Tapi dia sentiasa berilmu, bukan dia diam bodoh. Okey? Jadi yang mereka yang ambil, maaf sekarang yang sesat jangan ikut mereka yang ada kehendak. Yang contoh vain desire, dan bahasa Inggeris vain, kehendak yang tak berasas. Contohnya memanggil nama Tuhan tidak dibenarkan. Kalau kamu panggil dengan keadaan tak dapat ditolong. Engkau tengah mati yang kata Allah, Allah tolong aku, tak boleh panggil nama Tuhanmu dengan cara terputus asa. Ini dilarang dalam Kristian dan juga dalam Quran, dalam Bible, dan juga dalam Quran. Do not call upon your Lord, the name of your Lord in vain. Allah Tuhan tolong kamu, aku tak boleh Jadi di sini dia pun sebut dan dia kata dalam kurungan Kristian. Orang tafsir sebagai Kristian yang
Tapi saya tak mau, saya tinggalkan tu Kristian kerana kita nak tengok bahasa Arab yang sebenarnya, tak sebut Kristian, yang menyeleweng, yang sesat dari zaman dulu-dulu. Dan menyesatkan ramai. Okey, nak tengok ayat dia. 5:77. Apa dia gunakan? Misled many wa doluna dolina kathiro, banyak, wa dolu an. Jadi dia juga menyesatkan orang. Maknanya Allah membenarkan orang yang menyesatkan, iaitu Allah beri amaran ini orang sesat. Jangan awak ikutlah khairul maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ayat, tafsir atas ayat yang saya belajar lebih baik. Jarang ditafsirkan hadis atas ayat. Saya bukan tolak, saya rasa tak perlu. Dan kerana nafsu kita ni nak confuse kan saya, kepada saya lah. Itu sebab saya tak terkejut Nabi melarang tulis hadis. Baru saya tahu minggu lepas. Nabi melarang, baru minggu ni. Nabi melarang, minggu lepas. Nabi melarang tulis hadis. Abu Bakar membakar 500 hadis. Dan apa ni, yang daripada Aisyah, banyak riwayat Aisyah. Hampir tiada riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Riwayat Umar kata pada. Jadi orang mula menulis lepas tu, bila Nabi dah tak ada. Jadi seronok kaji sejarah Islam, sejarah hidup Nabi saya. Kerana kita sayang Nabi kan. Tapi orang tak tahu apa berlaku pada Nabi masa dia wafat. Orang tak tahu. Apa berlaku kepada anak dia, anak perempuan dia masa dia, lepas dia wafat. Terbunuh menurut Buya Syakur oleh sahabat. Jadi oleh para sahabat. Dan ini menjadi percanggahan antara Syiah dengan Sunni. Ya, saya kaji kerana saya ada kalangan saya Sunni, Syiah. Dia pergi Iran balik dah jadi Syiah. Solat letak di batu. Saya tak ada masalah kerana saya daripada Kristian. Saya tengok lebih dahsyat. Jadi sesiapa bawa apa, dia bawa tongkat ke, dia bawa salib ke, saya no problem. Silakan duduk. Mari bicara. Jangan terbang, sudahlah. Ya. Jadi ilmu, ini semua ilmu. Lautan ilmu luas. Kenapa nak tutupkannya? Kenapa ayat Quran ni kita nak nafikan? Nanti kita jatuh sesat kan? Na'udzubillah. Betul tak? So, kadang kita rasa susah hidup kan. Ramai orang kata, saya tak puas hati hidup. Saya tak tahu apa saya nak buat dengan anak saya, nak hantar sekolah ke tidak. Saya tak tahu nak kerja. Jual burger ke, jual kereta ke, jadi mekanik ke, jadi ahli komputer ke, jadi ahli dakwah ke. Saya tanya orang. Tanyalah Allah. Tapi tanya Allah dengan ilmu. Jangan amalkanlah. Saya baca 10 kali ini, saya baca 10. Dari mana datang tu? Tanpa ilmu sesat. Ada ustaz saya, ustaz. Quran lah yang sahih. Orang kata hadis-hadis sahih. Hadis paling sahih adalah Quran. Al-Quran adalah hadis. Apa-apa atas lidah Nabi ada hadis. Seluruh Quran satu hadis. Guru saya beritahu. Alim ulama yang mutama beritahu. Ada. Seluruh Quran hadis. Kerana dia riwayat hadis lah. Tapi Quran min Allah. Ya? Firman Quran ni fi karim. Ya? Firman Allah dalam Al-Quran Karim. Dia suruh kita cool. Kita pun suruh orang lain cool. Kita tak cool. Yalah, tapi saya tak suka bincang perkara itu. Saya nak pergi pada hati. Saya nak pergi pada intinya. Saya nak pergi pada the real essence lah. The Quran itself. Kerana saya datang cara susah. Walaupun tak susah lah. Nampak susah lah. Ya? Yalah, dari agama lain. Cuba bayangkan saudara lahir agama lain. Macam mana saudara nak jumpa kebenaran? Saya, nisbah saya untuk masuk agama Islam ni 1 dalam 1 bilion lah. Kerana keluarga saya tak terima. Saudara mara saya tak terima. Mereka peli saya pun ada. Ya. Kaum saya tak terima. Masyarakat yang saya masuk Islam pun ada yang tak terima. Jadi, bermakna chances saya memeluk Islam ni tipis. Nampak susah tapi kerana saya tenang, saya rasa okey je lah. Macam saya kayu basikal 20,000 km. Okey je. Tapi cuba putar balik jam. Putar balik keadaan masa kamu dalam keadaan jahiliah. Waduha. Walladhi idha sajama wadaka rabbuka maqala wal akhiru khairul lakum. Wasafa yutika fatado. Jadi kayitima fawala. Dolan fahala. Wawajaka dolan fahala. Bukankah kamu dulunya sesat? Lalu kami bagi petunjuk.
Wadduha kepada Nabi dan umum. Jadi saya terasa lah, kerana saya dulu sesat. Lalu teringat. Jadi saya tak boleh ringankan ayat Allah. Saya tak boleh ambil enteng saja, Pak. Allah, senang saja Islam ini. Allah bagi aku hidayah, aku masuk Islam. Tak boleh enteng, Pak. Allah pilih kamu main-main, nanti Allah boleh tarik. Auzubillah. Ya? Allah boleh tarik. Jadi, kerana Allah sebut dia bisa. Ada yang kamu nampak tak? Kami menarik. Tak dapat dia. Rugi. Mau kamu rugi? Tentu tidak. Jadi Allah beri banyak khazanah. Allah kata, jadi saya sebagai hamba, saya tak boleh buat apa lain. Dan Allah bagi saya kesukaan untuk berkongsi, untuk bertanya ilmu. Cuma tak suka ini berbala-bala lah. Ya, orang bila berbala-bala, jadi masalah. Jadi itu sajalah. Sebenarnya pendek saja ayat tu nak sampaikan. Tapi saya harap membaca Quran. Siapa tak ada Quran boleh datang kepada saya hadiahkan. Siapa mampu bayar, RM10 saja kos cetak. Dan saya cadang nak tulis riwayat hidup saya. Riwayat hidup. Apa? Redon. Daniel Un Poshin. Kerana, tapi saya tak tahu macam mana tulis. Setiap kali saya nak tulis macam tak boleh bergerak. Allah tak izinkan. Mana tahu siapa nak jadi sekretari apa? Ramai cakap nak jadi sekretari. Dia pun tak boleh tulis. Saya riwayatkan. Orang tak boleh tulis. Bukan senang nak tulis hadis. Ya. Tapi itulah keistimewaan ilmu. Keistimewaan Islam. Sekarang saya jadi Muslim, Al-Quran ni mengikat saya. Bukan senang nak kekal dalam satu agama. Tengok berapa ramai orang tak mengamalkan agama dia. Saya tak mahu sungguh siapa. Saya nampak ramai. Ramai tak nak baca Al-Quran. Saya tak mahu sebut siapa. Kerana saya akan tanya, apa maksud ini? Tak tahu. Fatihah saja saya tanya. Tak tahu. Bukan saya nak test orang. Kalau saya test orang betul, saya akan tanya. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlu kitab. Apa makna? Innaka la minal mursalin. Apa makna? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa makna? Rabbana lana min ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Apa makna? Dulu saya pun tak tahu. Tapi saya bagi ambil tahulah. Maksud saya, kurang nak jumpa sahabat. Kurang nak jumpa teman hidup atau rakan yang sama-sama tahu Al-Quran. Susah, Saya ada minta ke Allah, carilah aku seorang teman hidup. Allah tak bagi. Orang kata lama solo. Calon ada, tapi nak cari yang sefikrah. Ke tak perlu sefikrah? Saya tak tahu. Saya tanya ke Allah. Allah maha mengetahui. Allah know best, kita kata. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tulislah apa-apa kalau nak pertanyaan ke, apa you punya favorite subject ke, apa yang boleh kupas. Dari segi IT aku boleh. Makanan. Ni minum cuka apa, tak ada breakfast ni. Tak ada breakfast sampai lunch. Boleh tahan. Ni bulan puasa dekat. Tulis, tanya soalan macam mana nak kuruskan badan, semua saya sanggup bantu. Free of charge. IT, macam mana nak bagi pos sekolah anak, saya bagi free of charge. Macam mana buat nasi ayam Hainan, saya bagi. Dalam live free of charge. Tapi nak datang berjumpa tu ada guru kena bayar lah. Itu char kway teow besok kita makan kari kepala ikan dirasa. Ini jemputan kita bayar. Saya dengan Kamako sponsor. Nak dapat ilmu. Kerana bukan sangat saya nak dapat ilmu tu, kerana dia keluarkan satu hajat sebelum aku mati. Alamak. Bila orang sebut sebelum aku mati, dia umur 78. Semalam saya tunjuk kat TikTok, saya dah rakam kat Facebook sikit, kat YouTube. Dah tua. Dia saya punya kungfu lah. Dan ada orang salah cakap sifu. Wah, betul dia. Sifu lah. Dan dia mau ajar masak itu. Char kway teow. Saya pun rasa. Cuma saya bab Cina, saya Penang tau. Saya punya rasa, saya kata belum lagi top lah. Saya punya masak lagi top. Tapi saya boleh belajar kungfu dari dia. Macam mana dia masak. Saya dah rakamkan. Apa minyak. Saya nak buat formula saya. Kerang hidupnya. Cina punya ada kerang hidup. Macam kat Laos lah. Kerang tak mati. Kerang hidup. Dia campak. Jadi, dia tak buat laku tu. Jadi, saya tak bagi dia makan pun only star. Saya bagi 4 star je lah. Tapi sedap lah. Harga ramah. Menu ramah. RM5. Banyak. Saya suka lebih tauge. Lebih sayur. Itu cara taste Cina lah. Jadi, kerana dia dah berikan hajat sebelum saya mati, saya mau turunkan ilmu. Jadi, saya anggap Allah bawa saya kat dia. Saya belajar ilmu. Saya bayar apa sanggup. Saya menuntut dia. Kuali ke kuali lah, seberapa lama yang boleh. Dan lepas dapat ilmu, saya akan berikan kepada orang lain lah. Macam saya dapat ilmu IT. Alhamdulillah Hidayah Center. Yang baru saya hadir minggu lepas.
Dan dihadiri, saya tengok keynote address ucap utama dari Tan Sri Datuk Daud yang beli klub bola Aman, dan dia depan saya dia kata dia minat dan projek digitalization dakwah yang saya diamanahkan untuk buat. Jadi okeylah, saya akan lakukan lah. Sekali lagi, saya tak minta apa-apa. Betul ya? Tak minta apa? Alah, bagilah allowance sikit. Tapi daripada sana saya boleh buat duit. Kerana bila ramai orang Muslim masuk rangkaian Islam, sistem Islam, ERP, saya tak perlu Petronas. Saya boleh tenggelamkan bil pagar juga dengan rangkaian orang Islam. Macam saya akan buat macam Facebook orang Islam, Airbnb orang Islam. Saya akan buat rangka dia. Orang Islam sendiri kena masuk, data dia akan disemadikan, diagregatkan, kita boleh tahu antara satu sama lain dan boleh berlaku dakwah yang lebih baik. Itulah konsep saya untuk digital dakwah, dan saya harap diterima idea saya. Kalau tak diterima, wallahu alam. Kehendak Allah, masya Allah. Kerana saya dah doa ke Allah, Allah, engkau berikan saya ilmu yang hebat ini. Hebat ke? Yang hebat ini, kehendak engkau, apakah kesudahannya? Ilmu yang diberikan kepada Apek ni, mau bagi kat siapa? Macam mana nak rozaknakum yunfikun, keluarkan kembali apa yang engkau beri kepada kami. Jadi, macam satu amanah lah. Kerana kita diberikan ilmu kan, habis nak buat apa dengan ilmu ni? Engkau diberikan anak, nak buat apa dengan anak? Kan? Kau diberikan dunia, apa nak buat dengan dunia? Mesti ada tujuan. Purpose of life. Walaupun ada ahli falsafah kata, there's no purpose of life. Awaklah purpose of life. Betul juga. Itu sebab kita kata, Allah bagi an'amta alaihim ni'mat fabi ayalah rabbikuma tukazziban. Nikmat saja. Terimalah. Awak tak perlu buat apa. Manusia nak tipu anda. Awak kena beli insurans. Awak kena dapat sijil. Awak kena cocok. Awak kena bakar sini. Nanti awak tak boleh hidup. Allah sudah selesaikan semua. Dan kita semua akan ilahi raji'un. Dan didedakan semua kepalsuan dan apa dalam hati masing-masing. Sekian, terima kasih. Tulis ya, apa-apa nak tanya. Dari kita ke, keparakan komputer kan, psikologi ke. Banyak ni Allah dah bagi anak ilmu ni, Masya Allah. Hebat sangat ke ilmu anda. Setitik dalam lautan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.